KPM. Sebab dah lama tak boleh pergi zoo, hari ni Irfan nak susunlah haiwan-haiwan yang ada dekat rumah ni. Ada harimau, ada gajah, ada singa, ada. Alahai, rindunya nak pergi zoo. Macam mana kita nak buat ni? Alahai. Agak-agaknya dah ada tak alternatif untuk kita pergi zoo? Nak tengok haiwan-haiwan ni macam mana? Irfan buat apa ni? Cikgu, Irfan sekarang ni tengah susun haiwan-haiwan yang ada dekat depan mata Irfan ni. Sebab dah lama tak pergi zoo, cikgu. Rindu pula. Tak apa, cikgu nak ajaklah Irfan dan anak-anak pergi zoo. Kita melawat zoo. Mana boleh pergi zoo sekarang, cikgu? Kita kan dalam keadaan pandemik. Zoo pun tutup lagi ni. Macam mana nak pergi zoo? Mesti Irfan kurang tahu tentang ini. Zoo Negara Malaysia ada buka lawatan untuk kita datang secara maya. Secara maya? Betul. Maknanya kita tak perlu pergi ke zoo secara fizikal, cikgu? Betul. Ibu bapa boleh bawa anak-anak menonton dan melihat haiwan secara maya. Jadi hari ni kita boleh pergi zoo secara maya? Boleh. Sekarang juga cikgu buka laman sesawang. Okey. Cikgu buka dulu, cikgu. Kita tengok sikit macam mana keadaannya, cikgu. Kita boleh pergi sekarang lah. Sekarang pun boleh? Ya, boleh pergi sekarang. Silakan, cikgu. Irfan nak tengok sikit. Baik. Jom. Cikgu akan klik laman sesawang. Menariknya, cikgu, lawatan kita secara maya ke zoo negara tadi. Ya, tentu Irfan dah terubat rindu. Betul, cikgu. Maknanya Irfan bila dah susun tadi haiwan ni, bila tengok pula lawatan tadi, rasa hilang rindu. Betul. Itulah antara kemudahan yang boleh kita guna secara maya ketika era COVID-19 ini. Betul, ya, cikgu. Tapi sekarang ni, cikgu, Irfan nak ajak cikgu ke sana untuk kita ambil gambar. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, jom. Kita abadikan kenangan kita pergi ke zoo negara secara maya, cikgu. Walaupun secara maya. Baik. Okey, lawatan kita pun dah selesai tadi, cikgu, kan? Sekarang ni kita nak ambil gambar sikit lah. Kenang-kenangan. Baik, cikgu. Jadi, okey, Irfan buka kamera. Cikgu nak berdiri kat mana ni? Okey, cikgu kat belakang tu. Okey, bagi nampak dekat. Okey, kat depan tu. Nampak ya? Nampak. Okey, cikgu. Kita cuba. Okey. 1, 2, 3, senyum. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya, hos anda, Irfan Syahmi. Apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Tetapi terlebih dahulu saya ingin ucapkan kepada anda untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka dengan sempurna, tutup di bahagian atas hidung dan juga di bawah dagu. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, dan jika tiada bekalan air ataupun sabun, jangan lupa untuk gunakan gel pemasmi kuman seperti kami di studio pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengemas kini aplikasi MySejahtera anda untuk mendapatkan temu janji vaksin. Lagi cepat vaksin, lagi cepat kita sama-sama dapat mewujudkan kelompok imuniti. Baik. Rakyat Malaysia, sekarang ini kita ada berada dalam segmen Slot Menengah Atas untuk Bahasa Melayu Tingkatan 4, dan tadi kita dah pun melawat zoo negara secara maya bersama dengan cikgu saya di sini. Assalamualaikum, Cikgu Latifah. Apa khabar? Waalaikumsalam, Irfan. Khabar baik. Okey, cikgu, tadi kita dah pun melawat zoo negara, cikgu. Betul. Ada caranya rupanya, tak perlu pergi ke sana pun. Jadi cikgu, sekarang ni kita nak berkenalan dengan cikgu terlebih dahulu. Silakan kenalkan cikgu kepada penonton di rumah. Silakan. Baiklah, terima kasih Irfan. Cikgu bernama Cikgu Latifah binti Tarkib dari SMK Agama Johor Bahru. Pada hari ini, cikgu akan membawa anak-anak Irfan dan juga yang sedang menonton, kita nak belajar tentang satu tajuk yang sangat menarik, iaitu
konservasi alam. Konservasi alam. Baik cikgu. Tetapi sebelum itu cikgu, kita nak patuh kepada SOP. Jadi di sini Irfan sediakan untuk cikgu je pembasmi kuman untuk sanitasi. Silakan. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Bila kita sama-sama jaga kita. Betul, kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita cikgu. Betul. Hashtag lindung diri, lindung semua. Baik. Dan untuk hari ini kita tidak berdua sahaja cikgu. Betul. Kerana kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang berada di dalam talian. Pelajar ataupun anak murid dari SMKA Johor Bahru. Jadi kita nak perkenalkan mereka. Yang pertama Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Saidi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ukhuwah. Nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Saidi dari SMK Agama Johor Bahru. Boleh panggil saya Aiman. Baik Aiman, selamat berkenalan. Aiman nanti cita-cita nak jadi apa nanti? Kalau dah besar ni dia apa? Boleh tak apa Irfan nak tahu? Saya nak jadi seorang ahli perniagaan yang berjaya, insya-Allah. Ahli perniagaan yang berjaya. InsyaAllah kita doakan cita-cita Aiman itu tercapai. Baik, terima kasih Aiman. Yang kedua kita ada Muhammad Azli Pong Muhammad Hanafi Pong, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu El dan Abang Irfan. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Azli Pong bin Muhammad Hanafi Pong. Boleh panggil saya Azli. Baik Azli, selamat berkenalan. Dah makan ke belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah dah kenyang. Baik, teruskan semangat itu untuk pembelajaran kita hari ini. Yang ketiga kita ada Muhammad Amirul Hazim Hassan Basri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Abang Irfan dan Cikgu El, nama saya Muhammad Amirul Hazim bin Hassan Basri. Boleh panggil saya Hazim. Saya dari SMK Agama Johor Bahru. Baik Hazim, bagaimana dengan cita-cita kamu nanti? Nak jadi apa besar nanti? Ceritakan sikit. Bila saya sudah besar, saya nak jadi insya-Allah seorang doktor. Seorang doktor yang berjaya. Betul tu, dalam keadaan kita sekarang kita perlukan ramai doktor cikgu. Ya, insya-Allah. InsyaAllah kita doakan. Baik, tadi kita dah berkenalan dengan kumbang-kumbang, sekarang kita nak berkenalan dengan bunga-bunga pula cikgu. Silakan Irfan. Bunga yang pertama kita persilakan Nur Kasih Aliah Abdul Aziz. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kasih Aliah binti Abdul Aziz dari SMK Agama Johor Bahru. Boleh panggil saya Kasih. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Kasih. Okey, Kasih boleh tak ceritakan kepada Abang Irfan dan juga cikgu apakah cita-cita Kasih nanti? Saya bercita-cita nak menjadi seorang doktor juga. Seorang doktor juga. Ada dua dah doktor dalam kalangan murid cikgu. Saya doakan. Amin. Yang kelima, kita persilakan Ainul Bahriah Sanad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cikgu El dan Abang Irfan. Nama saya Ainul Bahriah binti Sanad. Boleh panggil Ainul. Dari SMK Agama Johor Bahru. Baik. Bagaimana pula dengan cita-cita adik Ainul Bahriah? InsyaAllah saya juga bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Doktor, Alhamdulillah. Ya, 3 doktor kita akan cuba hasilkan. Baik. Yang terakhir kita ada Aina Najihah Muhammad Azizi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Aina Najihah binti Muhammad Azizi. Boleh panggil Aina dari SMK Agama Johor Bahru. Baik Aina. Okey, soalan yang sama masih dalam kategori cita-cita. Silakan kemukakan cita-cita anda. Saya bercita-cita nak jadi seorang jurutera. Jurutera. Baik. Nampaknya ada pelbagai cita-cita cikgu. Kita doakan agar mereka berjaya satu hari nanti. Baik, terima kasih kerana bersama kami pada hari ini ke-6 rakan-rakan saya. Dan tentunya hari ini cikgu, kita dalam topik konservasi alam cikgu ya. Okey, mungkin cikgu boleh mulakan dengan perkenalan. Dipersilakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Latifah. Pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang sangat menarik, iaitu konservasi alam. Ya. Jadi tajuk ini sememangnya sangat penting sebab tadi Irfan pun dah tengok. Ya, kita dah lama tak dapat jumpa haiwan ini tetapi secara maya. Tetapi apa yang penting lagi, haiwan-haiwan ini sebenarnya sedang mengalami satu situasi yang kita kata terancam. Mungkin. Sebab tu kita kena buat konservasi alam. Jadi mungkin anak-anak di rumah dan juga dalam talian Google Meet nak tahu apa hasil pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini insya-Allah Cikgu El harap anak-anak boleh membaca bahan
dengan menggunakan teknik bacaan. Ada 2 teknik. Yang pertama, cikgu? Yang pertama, teknik quack. Quack. Yang kedua, kita akan bergurindam dan menggunakan teknik acid. Acid, quack dan acid ya, cikgu? Betul. Dan untuk aktiviti kedua, bagi menjelmakan SP, kita akan buat penilaian bahan daripada teks. Baik. Dan pada masa yang sama, anak-anak boleh membuat perbandingan maklumat yang terdapat dalam teks. Inilah 3 objektif pembelajaran yang akan anak-anak capai pada hari ini. Setuju, cikgu. Ya. Okey. Silakan, cikgu. Okey, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita lagi, ada cikgu apa yang nak cakap ke sebelum kita berhenti berehat, cikgu? Jadi cikgu nak beritahu juga pada hari ini SP kita. SP, okey. Sebab bila dah beritahu standard pembelajaran, objektif pembelajaran, standard pembelajaran pada hari ini ialah membaca. Membaca, iaitu okey. 2.3.1. Anak-anak ada 3 tugas. Okey, yang pertama, membaca, menilai, membuat perbandingan daripada teks. Okey. Jadi kita sama-sama Irfan. Boleh, cikgu. Baik, ini adalah standard pembelajaran kita dan tadi cikgu terangkan juga mengenai objektif yang kita cuba capai pada hari ini. Ada lagi tak, cikgu? Jadi, kita tunggu. Kita tunggu. Baiklah. Kerana ini saya nak minta izin cikgu untuk kita berhenti berehat seketika. Baik. Kembali selepas ini di Slot Menengah Atas hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Latifah di studio mengenai mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan tadi kita sudah sentuh mengenai konservasi alam, tapi mungkin saya pun tertanya apa itu konservasi alam, cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kami. Dipersilakan. Ya, terima kasih Irfan. Sama-sama. Jadi mungkin Irfan sendiri tidak biasa dengan tajuk ini. Cikgu akan terangkan kepada anak-anak yang berada dalam Google Meet dan juga yang sedang menonton apa itu konservasi alam. Silakan, cikgu. Baiklah, kita tengok sama-sama ya. Sebenarnya konservasi alam ini merujuk kepada tindakan untuk memelihara, menjaga untuk mengatasi kemusnahan apa? Flora dan fauna. Kalau kita tengok pada slide, cikgu ada tunjuk gambar monyet, tumbuh-tumbuhan dan juga burung undan. Ya. Jadi ini merupakan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Baiklah Irfan, sebelum kita masuk kepada topik kita yang seterusnya, cikgu nak tunjukkan Irfan satu video. Video yang telah dihasilkan oleh anak murid cikgu yang berkaitan dengan tajuk. Okey, kalau macam itu, jom kita saksikan. Ramai yang tidak sedar tentang kewujudan mereka. Ramai juga yang tidak endah mendengar berita kepupusan mereka. Habitat mereka semakin terancam. Kira-kira 100,000 orang utan dianggarkan masih tinggal di Borneo yang merangkumi Malaysia, Brunei dan Indonesia. Spesies penyu diancam bahaya kepupusan disebabkan mengalami banyak ancaman semula jadi dan ancaman manusia sepanjang hayat mereka. Harimau Malaya yang menjadi khazanah negara diancam kepupusan. Apatah lagi populasinya kini dianggarkan hanya sekitar 150 hingga 200 ekor. Menurut rekod Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, anggaran minimum populasi tapir di seluruh semenanjung Malaysia adalah di antara 1,100 hingga 1,500 ekor. Dapatkah generasi seterusnya melihat mereka? Atau hanya potret yang tersisa? Saya Ahmad Danish bin Muhammad Rahizat melaporkan dari SMK Agama Johor Bahru. Terima kasih saudara Ahmad Danish bin Muhammad Razak kerana memberikan kesedaran berbentuk video mengenai keadaan flora dan fauna sekarang, cikgu. Ya, Irfan, begitulah apabila kita telah dihidangkan dengan video sebegini, nampak sedikit sebanyak tentang apa yang telah berlaku di sekeliling kita. Betul. Dan wajar ada semangat dan juga kesedaran daripada kita, warga yang prihatin untuk menjaga alam kita. Betul. Baiklah, boleh kita mulakan? Silakan, cikgu. Pembelajaran seterusnya. Cikgu akan ajak anak-anak dalam Google Meet, Irfan dan juga yang sedang menonton, kita akan lakukan aktiviti yang pertama, menjejak
sang belang. Menjejak sang belang. Adakah kita akan mencari harimau, cikgu? Ya, kita akan cari harimau. Tapi kita dah jumpa. Depan kita ada harimau. Ada harimau dekat sini. Ya. Okay. Kalau nak pergi tengok lagi, kita tengok dekat Zoo Negara secara maya, cikgu. Betul. Dan Silakan. untuk aktiviti menjejak sang belang, anak-anak akan membaca. Ya. Dan teks yang akan kita gunakan bertajuk Yang Rakus dan Yang Pupus. Yang ni cikgu guna bahan daripada buku teks. Buku teks, tingkatan cikgu? 5. Muka surat 132 dan 133 yang ada depan Irfan. Kejap Irfan check kejap. Mencari 132 dan 133. Okey. Di sini kalau boleh kita lihat kan. Okey, ini adalah muka surat di buku teks yang sepatutnya anda buka. Betul, cikgu? Betul. Okey. Dan kita untuk mengkaji bahan ini, kita akan gunakan teknik bacaan yang pertama, teknik quack. Quack. Okey, mungkin cikgu boleh ceritakan apa itu teknik quack sebenarnya? Ya, untuk makluman Irfan sendiri dan anak-anak yang berada dalam Google Meet dan yang sedang menonton, quack merupakan satu teknik bacaan yang boleh kita aplikasikan dalam kelas. Bila anak-anak baca, jumpa satu soalan yang mungkin tak faham, boleh tanda Q. Tanda Q ialah meletak tanda soal. Okey. Dan boleh garis untuk isi-isi penting. Baik. Dan kalau dia jumpa satu idea yang penting, boleh tanda bintang. Kita Tanda sebut bintang. asterisk. Asterisk, okey. Dan kalau kita tengok di sini, ada C. C itu bulatkan, circle untuk definisi. Okey. Dan akhirnya boleh letak huruf K kalau kita rasakan itu sebagai kata kunci. Kata kunci. Okey, jadi dalam bacaan quack ni kita ada 5 perkara yang kita perlu ingatlah, cikgu ya. Dan dia akan membentuk akronim QUACK, kita sebut quack. Quack. Baik, cikgu. Teruskan. Dan anak-anak akan membaca menggunakan kaedah ini, kemudian akan menyerlahkan dan menandai teks dalam aplikasi yang cikgu akan guna pada hari ini, Class Point. Class Point. Okey, perkara yang baru. Irfan. Saya belum lagi lah. Hari ni saya nak belajar dengan cikgu. Ya, jom. Mari kita sama-sama. Ini teks yang cikgu telah ambil daripada bahan buku teks. Cikgu nak minta anak-anak dalam Google Meet bersama-sama cikgu untuk tolong baca. Irfan nak minta siapa yang baca pada pagi ini? Siapa yang baca, cikgu? Boleh sifat pilih saja ke? Irfan boleh pilih seorang, cikgu pilih seorang. Okey, baik. Kalau macam tu Irfan nak pilih Aiman Hakim untuk tolong bacakan untuk perenggan yang pertama. Dipersilakan. Ya, silakan Aiman. Yang Rakus dan Yang Pupus. Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai kepelbagaian biologi dengan kewujudan 1,500 jenis haiwan vertebrata dan 150,000 jenis haiwan intervertebrata di negara ini. Namun demikian, akhir-akhir ini kebanyakan haiwan tersebut diancam kepupusan. Harimau adalah antara spesies haiwan liar yang semakin terancam. Pembakaran hutan secara terbuka telah menyumbang kepada peningkatan suhu. Haiwan liar semakin terancam disebabkan perubahan suhu dunia. Aktiviti menebang spesies pokok yang dilindungi seperti meranti dan cengal turut memusnahkan tumbuhan kecil yang berada di sekeliling. Ya, terima kasih Aiman. Aiman Hakim. Sedap suara dia, cikgu. Terima kasih. Dan untuk perenggan kedua, cikgu nak minta Ainul pula bacakan untuk perenggan yang kedua. Silakan Ainul. Akibatnya, haiwan liar yang kehilangan habitat dan akhirnya lari atau mati. Selain itu, tumpahan minyak dan longgokan sampah di lautan menjadikan hidupan akuatik juga semakin pupus. Langkah proaktif untuk mengekang masalah ini diambil dengan melakukan penyelidikan dan pembangunan. Bank genetik ditubuhkan bagi menyimpan DNA. Tidak sekadar itu sahaja, penguatkuasaan dan pemantauan turut dilaksanakan. Baik, terima kasih saudari Ainul atas bacaan sebentar tadi. Okey, cikgu. Sekarang ni kita nak buat aktiviti apa pula, cikgu? Ya, sebelum kita buat aktiviti, kita nak tanya sedikitlah anak murid apa yang mereka dah dapat daripada bacaan sekali lalu tadi secara imbasan. Mungkin Aina boleh beritahu kepada cikgu apa agaknya punca kepada pencemaran yang berlaku ini. Silakan Aina. Silakan Aina. Terima kasih cikgu dan Abang Irfan. Pada pandangan saya, pembakaran hutan secara terbuka dan ia mengakibatkan peningkatan suhu dunia dan ia menjadi punca kepada pencemaran alam. Ya, terima kasih Aina. Jadi Aina dah juga dan rakan-rakan lain mungkin dah nampak apa yang akan ditandai pada petikan ini. Jadi kita sama-sama, kita teruskan. Anak-anak bersedia ya?
Untuk kelas point yang seterusnya, dan kod untuk kelas point pada hari ini, cikgu sebutkan dahulu, dah bersiap sedia, 57103. Okey, boleh masukkan Baiklah. kod tersebut. Anda akan diberikan masa 2 minit untuk menyelesaikan tugasan ini. Mari kita sama-sama. Okey, kita masuk dulu ke aplikasi kelas point cikgu ya. Ya, jadi ini kan Irfan Ya. merupakan antara aplikasi yang boleh digunakan oleh guru-guru ketika PDPR. PDPR, betul. Jadi kita ada sesi pembelajaran yang interaktif dan murid-murid dapat menerokai maklumat selain penerapan elemen merentas kurikulum teknologi maklumat. Betul tu cikgu. Di mana sekarang ni kalau kita melihat, kita menggunakan aplikasi yang berteknologi canggih cikgu. Di mana murid-murid pun dapat bersama-sama dengan guru untuk menyelesaikan tugasan. Jadi kalau kita perhatikan, anak-anak sebenarnya sangat cekap menggunakan peranti. Betul. Dan kita sewajarnya memanfaatkan apa yang telah dimiliki oleh anak-anak ini untuk kelangsungan pembelajaran kita. Betul tu, setuju. Jadi ada masa 1 minit, cikgu nak tengoklah. Ada tak lagi jawapan yang bisa masukkan? Jawapan yang telah masuk, kita tengok. Okey. Okey, Amirul Hazim dah Laju mula Amirul Hazim, menghantar. siap. Jadi Okey. cikgu buka kepada seorang lagi. Seorang lagi. Okey. Azli. Baik, Dah siap sebab dah ada 2 orang, cikgu akan tutup penyertaan ini. Baik. Dan kita akan simpan ke dalam slide supaya Irfan dan cikgu dapat sama-sama. Tengok, inilah jawapan yang telah dihantar oleh Amirul Hazim. Baik. Irfan nampak Hazim ada buat tanda apa ni? Tanda soal cikgu. Jadi kalau tanda soal maknanya? Perkara yang dia tidak tahu. Ya, betul. Jadi kita dengar daripada Hazim sendiri. Boleh Hazim beritahu kepada Abang Irfan dan cikgu serta kawan-kawan apa yang telah Hazim tandakan? Silakan Hazim. Terima kasih Abang Irfan dan Cikgu L. Saya setelah membuat bacaan sebentar tadi, saya telah menandakan tanda soal di kata majmuk iaitu bank genetik. Bank genetik. Hal ini kerana saya tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan bank genetik ini. Oleh itu saya akan membuat rujukan Ya, terima kasih untuk Hazim. mengetahui lebih lanjut. Ya, tentang terima perkara kasih. Jadi apabila anak-anak telah menandakan tanda soal di situ, bermakna mereka perlu membuat penerokaan maklumat seterusnya. Betul cikgu. Ya, jadi kita tengok apa pula yang telah dihantar oleh Azli. Azli telah bulatkan. Kalau bulatkan tadi maksudnya dia telah menemui atau mengenal pasti maklumat penting. Maklumat penting, baik. Ya, silakan Azli. Boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kenapa ada dua bulatan di situ? Ya. Apa yang penting? Terima kasih Cikgu L dan Abang Irfan. Saya telah membulatkan perkataan pembakaran hutan dan tumpahan minyak daripada bahan yang cikgu berikan tadi. Kenapa tu? Kerana dua-dua ini merupakan punca kepada keputusan haiwan tersebut. Baiklah. Ya. Jadi ketika mereka membaca ni, kita panggil bacaan aktif. Bacaan aktif. Sambil membaca, mereka menandakan, menconteng, membulat atau menggariskan, menandakan bahawa proses pembelajaran dan pembacaan itu sedang berlaku. Betul. Dan juga Aziz telah berjaya mengenal pasti dua punca dengan membuat dua bulatan cikgu terhadap keancaman keputusan haiwan yang berlaku. Dan ini salah satu aktiviti sambil mereka membaca, sebenarnya mereka dapat kumpul maklumat, menerokai maklumat. Dan sebagai warga negara yang bertanggungjawab, cikgu nak tanya kepada Kasih. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, tadi Azli dah bulatkan dua punca. Sebagai remaja, apa agaknya yang boleh Kasih cadangkan untuk mengatasi atau menangani pencemaran alam? Langkah-langkah lah cikgu ya? Ya, langkah-langkah. Langkah-langkah. Beri satu saja. Baiklah, terima kasih kepada cikgu. Antara langkah-langkah yang boleh remaja pada masa kini lakukan adalah dengan menjaga alam sekitar. Sama ada pergi ke tempat awam dan kutip sampah untuk menjaga habitat hidupan liar. Ya, betul. Terima kasih. Maknanya kita kena jaga, jangan buang sampah beratur-atur. Betul. Apabila sampah telah berkumpul, tempat itu tidak lagi indah dan boleh membiarkan mungkin penyakit-penyakit dan kuman-kuman yang kita rasa berbahaya untuk kesihatan. Setuju cikgu. Betul. Dan muncul juga haiwan perosak yang akan mengotorkan keadaan di satu tempat itulah.
Dan kita akan kaitkan dengan gurindam selepas ini. Ada gurindam selepas ini. Okey. Jadi kita akan bergurindam. Tadi kita dah tahu membaca dalam petikan. Baik. Sekarang kita akan membaca pula dalam gurindam. Ini merupakan satu elemen didik hibur untuk memastikan sesi pembelajaran dan pengajaran berjalan dalam keadaan yang menyeronokkan. Betul. Dan murid mendapat ilmu, ya? Mendapat ilmu di situ. Ilmu, Dah bersedia? Dah bersedia, cikgu? Baiklah, kita akan cuba bergurindam. Okey. Kita tengok. Tetapi cikgu kena terangkan dahulu. Aktiviti kita memang akan bergurindam. Tetapi murid akan membuat lagu gurindam sambil mereka baca aktif guna teknik kedua. Teknik kedua, okey. Apa Teknik kata kedua ialah tersebut? asid. Asid. Tadi kita dah guna teknik quack. Sekarang ni asid pula. Baik. Untuk teknik asid, ada 1, 2, 3, 4. 4 huruf, ya, yang membawa maksud. Kalau kita baca teks itu, kita setuju. Kita tulis A. Tulis, okey, A. Agree, ya. Betul. Kalau kita rasa mengelirukan, kita tanda huruf C. C, okey. Kalau kita rasa menarik, kita beri huruf I. Dan kalau kita tidak bersetuju, disagree. Kita tulis huruf D. Okey, ada 4 elemen di sini, cikgu, ya. Agree, bersetuju, confusing, mengelirukan, interesting ataupun menarik, dan juga disagree, tidak bersetuju. Baik, cikgu terangkan teknik bacaan asid ini, tetapi sekarang cikgu kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot menengah atas Didik TV KPM, dan di segmen 3 ini, seperti yang dijanjikan oleh Cikgu Latifah, kita akan ada aktiviti bergurindam bersama dengan rakan-rakan saya yang berada di dalam talian. Jadi cikgu, kita akan gunakan teknik asid, betul tak cikgu? Betul. Jadi cikgu, sila terangkan bagaimana caranya. Terima kasih Irfan. Jadi kita akan teruskan kepada aktiviti yang seterusnya. Anak-anak akan bergurindam. Kalau yang di rumah tahu lagu ini, boleh sama-sama bergurindam dengan anak-anak cikgu dalam Google Meet. Jadi sebelum itu cikgu terangkan, kita akan sekali lagi menggunakan aplikasi ClassPoint untuk teknik bacaan asid. Asid, baik. Ya, ini teksnya. Sebelum tu, cikgu nak tanya Irfan. Ya, saya. Irfan tahu tak lagu Lemak Manis? Lemak Manis, cikgu. Lagu Lemak Manis, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit ataupun cikgu bagi demo sikit. Jadi cikgu bagi demo sedikit lah. Cikgu nak Irfan nanti ada satu bahagian. Satu bahagian. Cikgu minta Irfan yang baca chorus. Irfan yang baca chorus? Boleh, cikgu. Cikgu bagi contoh. Contoh. Bila anak-anak dah baca 2 rangkap, 2 baris tu, pada chorus, Irfan akan baca, lemak manis ala amboi, amboi, santan kelapa ala amboi, amboi, ku pandanglah manis ala amboi, amboi, anak siapa? Okey. Nampak tu. Boleh? Macam banyak je. Tapi tak apa, kita sama-samalah cikgu. Ya, untuk yang pertama, cikgu akan minta murid. Yang kedua, Abang Irfan. Okey, baik cikgu. Kita cuba cikgu, walaupun saya bukan penyanyi, tapi kita cubalah. Ini yang menariknya. Ini yang apabila menariknya. sesi pembelajaran, kita akan dengar pelbagai-bagai nada suara murid dan juga pengacara serta cikgu. Baik cikgu. Okey, jadi kita akan gunakan teknik asid cikgu. Mungkin cikgu boleh imbas sedikit apa itu asid. Ya, untuk teknik asid ni, kalau tadi cikgu undur balik ya. Silakan. Untuk asid, maknanya anak-anak boleh tanda A kalau bersetuju. Baik. C kalau rasa mengelirukan. I kalau rasa menarik. Dan D jika macam kurang bersetuju. Okey, ada 4 perkara di situ. Mungkin kita boleh teruskan dengan gurindam yang pertama. Baiklah, untuk giliran yang pertama, cikgu akan minta Aina akan bergurindam, Amirul Hazim akan nyanyikan chorus. Baik. Boleh? Jadi kita dengar bersama-sama dan cikgu harap anak-anak yang sedang menonton juga boleh mengikut melodi seperti yang cikgu dah tunjukkan sebentar tadi. Silakan Aina Najiha. Jika alam kita pelihara, hidup tenang hati. Jika kita mempankan alam, hidup kita tidaklah kelam. Okey, chorus.
Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Pandanglah manis ala amboi Manis ala amboi amboi, anak siapa? Okey. Jadi begitulah contoh. Contohnya. Anda telah bersedia, Alamak, Irfan? okey. Adakah saya dah bersedia? Okey, kita cuba cikgu. Irfan dah ingat dah lirik dia. Cikgu akan minta Kasih Alia untuk bergurindam bersama-sama Abang Irfan untuk rangkap yang ketiga dan keempat. Okey. Kasih, jom kita mulakan Kasih. Jangan malukan cikgu. Baik, jom kita mulakan. Silakan, Kasih. Silakan. Jika alam kita cemari, gelap bencana sukar dihindari. Jika kita beraja nafsu, alam indah menjadi lesu. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Sedap suara Irfan. Jadi boleh cikgu, kita teruskan. Kita teruskan lagi dengan gurindam yang ketiga. Silakan. Dan yang ketiga, cikgu minta Ainul akan bergurindam dan akan disambung chorus oleh Aiman. Aiman pula. Ya, silakan. Mari kita dengar suara mereka. Jika alam tercemar sampah, rezeki tidak lagi melimpah. Jika kita saling bersatu, alam sekitar terjaga tentu. Ya, Aiman. Silakan Aiman. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Anak siapa lah tu? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Okey, anak siapa tu cikgu? Anak-anak murid cikgu lah. Anak murid cikgu lah. Terima kasih atas santaran suara yang sedap-sedap tadi. Seronok Abang Irfan dengar dekat sini. Baik, sekarang ni cikgu kita nak teruskan dengan aktiviti apa sekejap, pula? cikgu dah terlajak ke depan. Dah terlajak ke depan. Jadi anak-anak murid mungkin belum bersedia. Baiklah, kita nak menyerlahkan dan menandai Aiman dah bersedia tadi. Okay. Begitu juga dengan Hazim, Kasih, Ainul, Azli dan juga Aina. Jadi Irfan pun kita sama-sama cuba. Boleh, cikgu? Kita tengok pada teks ini. Sebelum tu cikgu nak nyatakan gurindam ini cikgu pun gunakan bahan daripada buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 5 pada tema yang sama, teknologi hijau. Teknologi hijau. Okey. Baiklah, kita bersedia anak-anak dengan kod yang sama 57103. Kita mulakan 1 minit dari sekarang. Baik, di sini cikgu mereka perlu menggunakan teknik asid untuk mengenal pasti apa perkataan-perkataan yang terdapat dalam gurindam tersebutlah. Baik. Mereka akan membaca. Ya. Kenal pasti. Setuju tak? Setuju tak? Okey. Kalau rasa menarik, kita tulis I. Kalau rasa mengelirukan, C, cikgu. C. Kalau rasa kurang bersetuju, kita tak D, cikgu. Betul. Jadi kita tengok sebab yang ni agak mudah sedikit ya, dalam bentuk rangkap. Mungkin mereka dah ada dua. Dah ada dua dah, cikgu. Ainul dan juga Aiman. Boleh kita tutup dahulu? Silakan, cikgu. Ya. Baiklah, kita nak tengok cikgu akan tutup dahulu. Kita akan terima jawapan daripada... Ada 3, cikgu, di situ. Ada 3. Boleh je, cikgu? Kita teruskan 3. Kita nak tengok hasil jawapan murid-murid. Siapa yang hantar ni? Boleh nampak namanya Irfan? Ainul, cikgu. Ya, jadi Irfan boleh tanyalah Ainul. Kenapa Ainul meletakkan huruf C? Okey. Baik Ainul, Abang Irfan nak tanya, kenapa dekat dirangkap jika kita beraja nafsu, alam indah menjadi lesu? Kenapa Ainul keliru di situ? Cuba ceritakan.
Terima kasih Cikgu Al dan Abang Irfan. Saya menandakan huruf C kerana saya kurang faham tentang maksud rangkap tu. Jika kita beraja nafsu akan menjadi lesu. Ya, terima Boleh kasih. Cikgu Al Ya, terima kasih Ainul. Maknanya ketika membaca, mereka aktif berfikir juga. Betul. Ya, mungkin mereka tidak faham dan mereka tandakan huruf C untuk mereka menerokai maklumat, ya, untuk lebih faham, lebih jelas. Baiklah, kita tengok jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua. Daripada Aiman. Aiman tandakan apa tu? Ai, cikgu. Maknanya? Menarik. Menarik. Boleh Aiman terangkan kepada kami dan juga kawan-kawan yang sedang menonton apa yang dimaksudkan dengan menarik itu? Silakan Aiman. Terima kasih cikgu. Saya menandakan huruf I besar di rangkap 5. Rangkap ini ianya sangat menarik kerana di situ ada menyatakan untuk kita bersama-sama berganding bahu dan bersinergi. Serta menggalakkan kita untuk bersatu dalam menjaga alam sekitar. Kerana itu saya rasa rangkap tersebut sangat menarik, cikgu. Ya, terima kasih Nampaknya Aiman. Aiman ni seorang yang cintakan alam sekitar, cikgu. Betul, maknanya prihatin. Prihatin. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, dikata tadi kena ada sinergi, cikgu, untuk sama-sama kita pulihkan alam sekitar kita. Betul, kita kena bersama-sama, ya, bersatu teguh, bercerai roboh. Ya, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Dan kita tengok jawapan ketiga daripada Azli. Azli bersetuju nampaknya. Ada 2A di situ. Mungkin boleh ceritakan kepada kami di sini. Silakan Azli. Terima kasih Cikgu L dan Abang Irfan. Saya bersetuju dengan rangkap yang pertama, iaitu jika alam kita pelihara, hidup tenang, hati gembira. Sebab memang pada pendapat saya, memang kalau alam sekitar kita cantik, bersih, kita pun rasa gembira, rasa seronok. Cikgu pun setuju. Baik, bagaimana pula dengan rangkap yang kedua? Yang kedua, saya bersetuju dengan rangkap yang terakhir, iaitu jika alam menghijau damai, jiwa tenang, kasih tersemai. Sebab kalau kita nampak alam yang sangat hijau, yang sangat cantik, kita pun rasa tenang. Betul tu cikgu. Dalam keadaan sekarang mungkin sebagai anak murid cikgu, mereka diberikan kerja yang banyak contohnya. Jadi bila mereka melihat hijauan alam semula, jadi rasa tenang cikgu. Ya, sebab kadang-kadang tugas yang banyak yang diberikan secara sambung menyambung akan menyebabkan rasa penat, letih dan ini akan menyebabkan mereka kurang gembira. Kurang gembira. Jadi kalau kita keluar rumah sekejap, tengok ibu ada tanam pokok, pokoknya berbunga, ada bela haiwan peliharaan yang comel-comel. Ini semua merupakan terapi jiwa. Terapi jiwa. Dan mereka akan rasa damai, gembira seperti yang ditandai dengan huruf A oleh Azli tadi. Baik, terima kasih Azli dan juga Aiman dan juga Ainul lah. 3A di situ kerana bersemangat menceritakan kepada kami apa yang anda telah dapat melalui gurindam yang telah tunjukkan sebentar tadi cikgu. Dan sekarang ni kita teruskan dengan apa cikgu? Baiklah, kalau kita tengok slide seterusnya, kita nak buat penilaian. Penilaian? Ya? Sebab dalam standard pembelajaran ini, murid-murid kena baca, kemudian kena nilai dan ada buat perbandingan. Baik. Jadi untuk merealisasikan aktiviti nilai dan banding ini, cikgu ada sediakan borang penilaian kendiri. Borang penilaian kendiri. Okey cikgu. Jadi kita boleh tunjukkan terlebih dahulu contohnya baik, bagaimana. Inilah contoh borang penilaian kendiri. Jadi ada skala di situ. Penilaian kendiri ini merupakan cara untuk murid-murid melatih diri membuat bacaan aktif. Tadi dah baca. Baik. Sekarang mereka membuat pertimbangan antara dua bahan mana yang lebih mudah dibaca. Sebab ada dua jenis tadi kan. Pertama dalam teks, kedua gurindam. Gurindam, betul. Jadi mereka diberikan skala 1 untuk kurang bersetuju dengan item rubrik yang diberikan dan skala 2 jika mereka bersetuju dengan penyataan item. Baik. Ya, ada 5 item di situ dan kita akan minta anak-anak untuk menanda tik pada skala yang mereka bersetuju. Jadi kita nak mulakan dengan siapa dulu cikgu? Kita akan buat bersama-sama. Bersama-sama? Ya. Okey, boleh. Kita akan buat bersama-sama dan macam tadi, siapa cepat dia dapat. Betul. Jadi kita masuk dalam kelas point dulu cikgu ya. Ya, dan kod kita sama 57103. Okey. Baiklah, anak-anak bersedia. Kita nak membuat penilaian sekarang.
Ya. Okey. Kita ada yang ni 1 minit. 1 minit untuk penilaian. Mungkin cikgu boleh ceritakan kenapa pentingnya kalau anak-anak murid kita untuk membuat penilaian kendiri, cikgu? Penilaian kendiri ni penting sebab sebagai calon SPM, mereka ada yang tingkatan 5, maknanya tahun ini calon SPM, dan ada yang tingkatan 4, Aina tingkatan 4. Okey. Mereka melatih diri untuk membuat bacaan aktif, menilai. Untuk pentaksiran mereka nanti, mereka memang perlu membaca bahan yang pelbagai. Betul. Pelbagai bentuk, pelbagai teks dan pelbagai sumber serta media. Kemahiran menilai ini sangat penting untuk mereka nanti menuliskan jawapan yang matang. Jawapan yang matang, betul. Yang jelas dan menepatilah kehendak pada mungkin yang disediakan oleh pemarkahan. Betul. Jadi menilai ini merupakan aspek yang antara tertinggilah sebelum menganalisis dan mengaplikasi. Baik, kalau boleh saya rumuskan di sini, cikgu, anak murid kita perlu tahu sendiri di manakah tahap mereka. Betul. Jadi pentingnya penilaian perlu dibuat, dan sekarang ni cikgu, sebelum kita lihat apa keputusan yang mereka lakukan, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Slot Menengah Atas hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Slot Menengah Atas Didik TV KPM dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4. Dan di segmen terakhir ini kita akan mulakan langkah kita dengan penilaian kendiri oleh anak-anak murid, cikgu. Okey, silakan cikgu. Terima kasih Abang Irfan. Untuk anak-anak, cikgu dah terima dah jawapan yang anda isi tadi dalam borang penilaian kendiri. Baiklah, cikgu akan tunjukkan di sini, inilah hasil jawapan yang telah ditandakan oleh anak-anak murid dalam Google Meet. Cikgu nak tanya seorang demi seorang, tetapi untuk ni Irfan, cikgu akan panggil 3 orang sahaja. 3 orang sahaja. Mewakili mereka semua. Untuk item soalan yang pertama, cikgu nak dengar daripada Ainul. Ya, ini jawapan daripada Ainul. Mengapa Ainul menandakan pada skala 2 untuk bahan 1 iaitu petikan dan juga bahan 2 gurindam. Silakan Ainul. Silakan Ainul untuk penilaian yang pertama. Ya, terima kasih cikgu. Untuk item 1 iaitu bahan memberikan banyak maklumat. Untuk bahan 1 dan juga bahan 2 saya sangat bersetuju kerana dua-dua maklumat ada menyatakan tentang punca dan kesan dan juga langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran alam. Ya, betul tu Irfan. Jadi jawapan Ainul tadi dapat menandakan bahawa Ainul telah memahami dalam petikan dan juga bahan gurindam mempunyai banyak maklumat yang boleh digunakan nanti. Betul tu cikgu. Untuk item yang kedua, cikgu nak dengar pula ini jawapan daripada Hazim. Hazim. Boleh Hazim kongsikan kepada cikgu, kepada Abang Irfan dan kawan-kawan apa yang telah ditanda tadi? Bagi item yang kedua, bahan lebih mudah difahami oleh pembaca. Saya kurang bersetuju dengan bahan yang pertama kerana ia merupakan dalam bentuk teks dan sukar untuk difahami. Manakala bahan 2 saya amat bersetuju bahawa bahan ini amat mudah difahami kerana dalam 2 baris dan senang. Ya, terima kasih Hazim. Sebab apa Irfan? Apabila mereka membaca teks yang agak panjang, mereka perlu lebih banyak masa dan perlu lebih tumpuan supaya mereka nampak di mana isi penting, di mana kata kunci. Tetapi dalam gurindam tadi lebih mudah. Sebab 2 baris, 2 baris sambil berlagu. Dan kalau kita boleh kata simpulkan kalau teks yang panjang cikgu mungkin ada perkataan yang aras tinggi. Jadi mereka pun perlukan lagi tumpuan untuk memahami. Tapi kalau gurindam ni 2 baris sahaja mudah difahami. Ya, dan sambil tu mereka berhibur ya. Betul. Dan kita nak tengok penandaan yang ketiga yang telah ditandakan oleh Azli. Boleh Azli kongsi dengan kami di sini alasan untuk penandaan skala 1 dan 2 itu? Terima kasih Cikgu El, dan bagi pada pendapat saya susunan maklumat kedua-duanya mudah untuk dibaca. Kerana yang pertama tu dia susun dalam bentuk perenggan dan bahagi ikut isi masing-masing. Dan yang kedua dalam bentuk gurindam memang mudah untuk dibaca secara rangkap-rangkap. Baik, begitulah ya Irfan. Apabila anak-anak membuat bacaan secara aktif, mereka menandakan, membulat, menggaris dan menuliskan huruf A tadi, K, C dan sebagainya, mereka telah dapat memahami dengan mudah. Dan borang penilaian kendiri ini sebenarnya membantu untuk guru sendiri menilai bagaimana murid ini dapat menangani bahan yang diberikan
dan kita katakan borang penilaian kendiri kerana mereka sendiri menilai tahap kefahaman mereka. Di manakah tahap mereka, cikgu ya? Betul. Jadi pentingnya adik-adik kita ni untuk melakukan penilaian kendiri. Betul. Baik. Adakah mereka dah selesai, cikgu, dengan penilaian kendiri? Kita ada satu lagi sebab mereka kena bandingkan apa maklumat yang mereka peroleh daripada bahan 1 dan bahan 2, apa yang sama. Okey, jom jadi kita sama-sama cuba lihat. Okay. Untuk kali ini mereka akan sekali lagi menggunakan class point. Mereka akan tulis sedikit. Kalau tadi hanya tanda dan conteng, sekarang kita akan beri mereka untuk tuliskan sedikit. Baiklah anak-anak, boleh kita mulakan. Ada 1 minit untuk kita menuliskan persamaan bahan 1 dan bahan 2. Iaitu petikan dan juga gurindam, cikgu. Betul tu. Okay, silakan tuliskan sedikit jawapan daripada anda. Mungkin Abang Irfan dan juga cikgu akan tanya kenapa jawapan begitu rupa. Mungkin anda kena jelaskan kepada kami di sini. Dan penonton di rumah juga boleh bersama-sama kami dengan mendapatkan persamaan yang anda telah pelajari mengenai petikan 1 dan juga gurindam yang kita belajar tadi. Okey, silakan penonton di rumah. Kita pun boleh buat sama-sama. Ya, itu yang kita katakan sebagai interaktif. Walaupun kita dalam keadaan jarak jauh. Betul. Tetapi kita boleh berinteraksi dengan anak-anak murid kita. Boleh memberikan ulasan dan komen dan boleh memberikan bimbingan dan panduan. Sekarang ni mungkin kita berada di Semenanjung, cikgu. Mungkin ada yang menonton kita berada di Sabah dan Sarawak. Jadi mereka juga boleh sama-sama mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan ini akan menjadikan mata pelajaran bahasa Melayu sentiasa dekat di hati anak-anak murid kita. Setuju, cikgu. Baik, adakah mereka dah dapat jawapan, cikgu? Ya, cikgu dah dapat kutip jawapan daripada Hazim dan juga Kasih. Cikgu akan masukkan dalam slide. Silakan. Kita akan sama-sama tengok. Ya, terima kasih. Kasih. Terima kasih. Kasih Alia. Terima kasih, Kasih. Dan Amirul Hazim. Boleh Kasih mulakan dahulu? Boleh, cikgu. Silakan. Baiklah, persamaan dari bahan 1 dan bahan 2 yang saya kenal pasti adalah kesan daripada aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Hal ini kerana akibat kecuaian manusia, hidupan liar semakin pupus di negara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih, Kasih. Nampak tak? Maknanya Kasih ni banyak. Betul. Banyak kasih. Banyak kasih. Dan kalau kita lihat jawapan tadi, cikgu, Kasih telah mengenal pastilah antara aktiviti yang menyebabkan kita punya alam sekitar ni terjejas, cikgu. Maknanya bahan 1 ada tentang kesan, bahan 2 pun ada tentang kesan. Kita dengar pula pendapat Hazim, Amirul Hazim. Persilakan. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, persamaan yang saya perolehi adalah sama seperti saudari Kasih tadi, iaitu kesan buruk aktiviti manusia terhadap flora dan fauna. Ya, terima kasih Hazim. Kalau kita tengok sekali lalu kan Irfan, ada sedikit kesalahan ejaan yang anak-anak mungkin tadi nak cepat. Ya, kesan daripada, bukan daripada. Tertinggal. Dan juga Hazim ada sebut tadi perolehi, sepatutnya peroleh. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung. Penghujung rancangan dah nak habis dah, cikgu. Pejam cantik nak habis dah. Mungkin sekarang ni kita nak dapatkan rumusan, cikgu, ya. Baiklah, selepas aktiviti yang kita dah buat tadi, mungkin anak-anak dalam Google Meet boleh bantu cikgu dan kawan-kawan yang sedang menonton apa rumusan daripada aktiviti kita pada hari ini. Cikgu minta Aiman untuk berikan rumusan yang pertama. Silakan, Aiman. Daripada aktiviti yang dijalankan sebentar tadi, saya dapat merumuskan, iaitu saya dapat membaca aktif teks yang rakus dan yang pupus dengan teknik bacaan quack. Ya, dapat teknik yang pertama. Teknik pertama. Betul Aiman ceritakan quack tu apa tadi? Kalau ingat balik, quack tu apa? Quack tu apa? Q-U-A-C-K. Ingat tak lagi? Cuba ceritakan kepada Abang Irfan di sini. Quack Q tu question, iaitu apa-apa yang kita tak faham. Baik. U tu underline, kita gariskan. A tu asterisk, kita bintangkan. A tu Itu apa? K C. K tu kata kunci. Okey, C kata kunci. Okey, K kata kunci. Kita beri tepukan. Beri tepukan kepada Aiman. Terkejut dia dapat soalan dari Irfan tiba-tiba. Ya, kita panggil soalan bonus. Soalan bonus. Terima kasih. Okey, Aiman. Okey, mungkin kita dapat rumusan yang kedua, cikgu. Rumusan kedua, cikgu minta daripada Aina.
Boleh Aina bacakan rumusan daripada apa yang telah Aina dapat daripada hari ini? Silakan Aina. Cikgu, terima kasih Cikgu. Saya dapat baca aktif bidang alam sekitar dengan teknikaan asid. Asid. Okey, masih soalan yang sama. Apa itu asid? Boleh ceritakan kepada kami di sini dan penonton di rumah, dipersilakan. A merujuk kalau kita bersetuju. C confusing kalau kita keliru dengan perkataan tersebut. Baik. I interesting kalau kita rasa menarik. Dan D disagree, kita tidak bersetuju. Berikan tepukan untuk untuk Aina. Nampaknya masih fokus sehingga ke hujung rancangan. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga, cikgu. Yang ketiga, Irfan nak minta siapa buat rumusan? Irfan nak pilih siapa? Irfan nak pilih Azli. Silakan Azli, rumusan yang ketiga daripada anda. Terima kasih Abang Irfan dan Cikgu El. Sama. Untuk yang ketiga, saya dapat membuat penilaian dan membanding maklumat. Penilaian dan juga membandingkan maklumat. Betul. Ada buat dua kata kerja di situ. Menilai dan membanding. Itulah kemahiran yang sangat penting untuk anak-anak murid. Sebab mereka akan menggunakan kemahiran ini untuk menangani soalan-soalan kebat dalam pemahaman yang akan mereka jumpa nanti dalam pentaksiran. Betul. Ya? Dan selepas mereka membuat rumusan ini, kita sebenarnya nak nyanyi sekali lagi tentang lagu yang berkaitan dengan konservasi alam, tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Baik, tapi sebelum kita menyanyi, cikgu, Irfan tahu cikgu pun dah tak sabar. Irfan pun tak sabar nak menyanyi, tapi bagaimana caranya, cikgu, untuk rakan-rakan saya yang berada di rumah untuk melakukan aktiviti ataupun latihan pengukuhan, cikgu? Di mana boleh mereka dapatkan latihan tersebut, cikgu? Ya, kalau murid-murid dapatkan bahan yang telah cikgu sediakan tadi dan juga latihan-latihan tambahan, anak-anak boleh terus layari laman sesawang Sumberku yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk rujukan anak-anak khususnya ketika pembelajaran secara dalam talian ataupun kita sebut PDPR ini. Baik, cikgu. Nampaknya rakan-rakan di rumah pun boleh mendapatkan latihan pengukuhan melalui Sumberku, laman portal Sumberku yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 30 Ogos yang lalu. Baik, cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu Latifah datang jauh dari Johor untuk bersama kami pada hari ini menerangkan kepada kita mengenai topik konservasi alam untuk buku teks tingkatan 5, cikgu. Okey. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang berenam, 3 kumbang, 3 bunga yang berada di dalam talian. Anda memang hebat dan saya doakan agar anda cemerlang dalam peperiksaan SPM yang akan datang, insya-Allah, dan semoga anda capai cita-cita anda. Dan terima kasih juga kepada penonton yang setia bersama kami dari awal sehingga ke penghujung rancangan. Kalau anda terlepas, jangan risau, anda boleh saksikan kami di laman rasmi YouTube Didik TV KPM. Dan kita akan tinggalkan anda dengan satu persembahan khas yang cikgu pun dah pakai baju kehijauan di sini. Okey, dan kita akan nyanyikan lagu Hijau Bumi Tuhan. Jom cikgu, kita sama-sama nyanyi. Kalau anda tahu, nyanyikan sama-sama. Sebelum tu ada hadiah untuk Irfan. Ada hadiah untuk saya? Ada apa, cikgu? Yang betul-betul comel depan Irfan. Kita kena selamatkan? Selamatkan penyu. Ya, ini untuk saya ke, cikgu? Betul. Okey, saya balik dulu. Assalamualaikum. Jangan lupa kita kena raikan. Ini ada pasangan dia. Ada yang ini penyu hijau dan penyu coklat dan comel. Yang perlu kita jaga, kita sayangi supaya alam terpelihara. Baik, cikgu. Adakah cikgu dah bersedia nak menyanyi? InsyaAllah. Jom kita mulakan Hijau Bumi Tuhan. Terbang lagi.